Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 12.1.2 mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan. Baik ya, data ini kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu data numerik dan juga data kategori. Data numerik, dia mengukur kuantiti, iaitu bilangan. Diukur menggunakan angka. Maksudnya data numerik ni dia ada nombor. Misalnya, bilangan buku yang dibaca seminggu. Bilangan buku itu melibatkan nombor. Mungkin sebuah buku seminggu ataupun dua buah buku seminggu. Tinggi pemain badminton pun melibatkan nombor. Mungkin 180 cm. Masa bersenam juga melibatkan nombor. Mungkin 1 jam dalam masa seminggu. Ini adalah data numerik. Bagaimana pula data kategori? Data kategori ini dia mengukur ciri-ciri. Tidak boleh diukur secara berangka, tetapi boleh dihuraikan. Data kategori ini kita tak boleh ukur secara berangka. Maksudnya dia tiada nombor. Kita hanya boleh ukur ciri-ciri sahaja. Misalnya jantina. Jantina dia tiada nombor. Dia ada ciri-ciri sahaja, iaitu lelaki ataupun perempuan. Warna kereta pun kita tak boleh ukur secara berangka. Kita boleh kelaskan mengikut ciri-ciri sahaja. Mungkin warna merah, warna biru dan sebagainya. Begitu juga perisa gula-gula dan juga kumpulan darah. Dia tiada nombor. Kita hanya boleh ukur, kita hanya boleh kelaskan mengikut ciri-ciri sahaja. Faham Baik, data numerik pula dia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu data diskrit dan juga data selanjar. Data diskrit ini dia tiada perpuluhan. Misalnya bilangan hari dalam seminggu. Bilangan hari dalam seminggu ada 7 hari kan. Dia tak ada perpuluhan. Dia tak ada 7.2 hari, tak ada. Manakala data selanjar pula dia ada perpuluhan. Misalnya berat murid di dalam kelas 1 KAA. Mungkin beratnya 40.7 kg. Dia ada perpuluhan. Contoh klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. Ingat balik data numerik tu dia ada nombor. Data numerik tu dia ada nombor, manakala data kategori dia tiada nombor. Awak ingat itu senang Jadi A ni suhu badan setiap murid. Suhu badan setiap murid ni adakah dia data kategori ataupun data numerik? Suhu badan ni dia melibatkan nombor kan. Jadi suhu badan setiap murid adalah data numerik. B, bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Adakah dia data kategori ataupun data numerik? Bilangan pokok. Bilangan ini melibatkan nombor. Jadi bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah adalah data numerik. Bagaimana pula punca kemalangan di jalan raya? Punca kemalangan. Adakah dia melibatkan nombor? Tidak kan? Dia adalah melibatkan ciri-ciri. Kenapa kemalangan itu berlaku? Jadi, punca kemalangan di jalan raya kita boleh kelaskan sebagai data kategori sebab dia tiada nombor. Data numerik pula dia terbahagi kepada dua, iaitu data diskrit dan juga data selanjar. Data diskrit dia tiada perpuluhan, manakala data selanjar dia ada perpuluhan. Jadi kita tengok balik A ni suhu badan setiap murid ni adalah data numerik. Suhu badan ni adakah dia data diskrit ataupun data selanjar? Macam mana kita nak tahu? Awak ingat suhu badan ni dia ada perpuluhan ke dia tiada perpuluhan? Dia boleh ada perpuluhan kan? Mungkin 30.5 darjah Celsius kan? Jadi kalau ada perpuluhan, maka suhu badan ini kita boleh kelaskan kepada data selanjar. Kemudian bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah, adakah dia data diskrit ataupun data selanjar? Awak kena ingatlah bilangan pokok ini
boleh tak dia jadi perpuluhan? Contohnya 50.5 pokok. Boleh ke bilangan pokok ada perpuluhan? Tak boleh kan? Jadi bilangan pokok ini kita kategorikan sebagai data diskrit sebab bilangan pokok dia tiada perpuluhan. Okey, untuk punca kemalangan di jalan raya ini, dia bukan data diskrit, dia bukan data selanjar sebab dia adalah data kategori. Ya. Data numerik sahaja ada data diskrit dan juga data selanjar. Faham ya? Okay, jadi buat latihan di dalam buku kerja muka surat 160, soalan nombor 1 dan nombor 2. Baik, sekarang kita nak belajar bagaimana kita nak mengorganisasikan data tak terkumpul dengan membina jadual kekerapan. Contoh, data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Baik, data ini menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Okey. Ini dikategorikan sebagai data tak terkumpul. Iaitu data mentah yang belum diproses. Di mana data tak terkumpul ini adalah data yang tidak tersusun. Jadi kita nak organisasikan data itu. Maksudnya kita nak susun data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, macam mana kita nak buat? Baik. Kita kena bina jadual ini yang mengandungi bilangan anak, gundalan dan juga kekerapan. Okey, awak dah belajar semasa di sekolah rendah. Okey. Bilangan anak yang paling sedikit adalah 0, manakala bilangan anak yang paling banyak adalah 4. Jadi, untuk bilangan anak ni, kita tulislah 0, 1, 2, 3, 4. Dia mewakili bilangan anak. Kemudian, untuk tanda gundalan, okay, kita kiralah 0 tu ada berapa? 0 tu ada 1, 2, 3, 4. Jadi tanda gundalan kita buat tanda sebegini. Ini mewakili 4 anak. Satu garisan mewakili 1 anak. Okey, kekerapan dia 4. Okey, untuk bilangan anak seorang 1, kita tandakan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau 5 macam mana tanda gundalan dia? Okey, ini 4. Kalau 5, kita potong macam tu. Itu bermaksud 5. Jadi kekerapan dia adalah 5. Okey, bilangan anak 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 6 macam mana? Okay, kita tahu ini 5. Kalau 6, kita tambah lagi 1. Okay, ini bermaksud 6. Kekerapan dia 6. Okay, seterusnya bilangan anak 3. 1, 2, 3. Okay, tanda gundalan dia 3 macam ni. Kekerapan dia 3. Okay, yang terakhir bilangan anak 4. Kita ada 1, 2. Jadi kita ada 2 tanda gundalan sini. Kekerapan dia 2. Okay. Dan jumlah dia kalau awak kira mesti 20. Mesti sama dengan soalan ni. Kalau awak kira jumlah dia salah, bermaksud salah lah di sini. Awak kena kira semula. Okay. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 161. Sekian. Terima kasih.